selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kita dah habis pun integration yang sebelum ni kita dah buat techniques of integration. Okey, jadi cikgu nak sambung lagi dengan another techniques of integration lah maksudnya. Okey, kita ada integration using partial fractions. Okey, jadi kamu masih ingat lagi tak apa yang dimaksudkan dengan partial fraction last time? Okey. Sebelum ini kita ada masa kamu dalam SEM 1 kita ada belajar tentang proper fraction kan, kita ada rational function, proper fraction dan juga improper fraction. Kalau yang proper fraction tu maksudnya darjah di atas kurang daripada darjah yang di bawah. Tapi kalau yang improper fraction dia sama ada darjah yang di atas itu sama ataupun lebih besar daripada yang di bawah. Okay. Dulu kalau katakan dia adalah satu proper fraction, dan kita boleh terus pecahkan dia menjadi dia punya partial fractions. Adalah petua-petuanya kan, last time yang kita ada petua linear, and then ada yang repeated linear, and then we also have the quadratic quadratic punya factor dekat bawah. So it depends on the factor at the denominator kan, sama ada dia linear sahaja atau repeated linear ataupun dia satu quadratic yang cannot be factorized. Okay, yang itulah. Okay, lepas itu kalau katakan kita ada improper fraction pula, what should you do? You have to do long division first. Okay, lepas kita dah buat long division, kita dah dapat dia punya hasil, and then tambah dengan remainder bahagi dengan divisor. So that remainder bahagi dengan divisor itu kita akan pecahkan menjadi dia punya partial fractions. Jadi kamu kena ingat baliklah semua konsep partial fractions, sebab kita sekarang akan apply the partial fraction. Maknanya kita akan pecahkan dulu kepada dia punya partial fractions, and then baru kita integrate. Sebab kalau katakan kita nak terus integrate, maybe kita tak boleh nak apply all the techniques of integration yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okay. Jadi katalah cikgu bagi contoh secara umum. Okay. So katalah sekarang ni saya ada integrationnya adalah 1 per A kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2 dx. Okay. Where A is a constant and modulus X less than 1. Okay. Jadi kalau katakan cikgu ada begini, so kita boleh pecahkan dahulu yang ini sebagai 1 per, okay, kat sini adalah A tolak X, kemudian kita ada A tambah X. Okay. Dekat sini ialah dx. So now ini adalah sejenis proper fraction lah. Kita boleh pecahkan yang ini menjadi partial fraction. Okay. So apa yang saya akan buat ialah, okay, kita akan tuliskan, okay, ini adalah 1 tambah X ni tadi. Okay, jadi cikgu boleh pecahkan dia kepada, so kita ada 2 linear factor di sini. So dekat situ adalah A per dengan A tolak X, and then kita tambahkan dengan B per A tambah X. Okay, alright. Selepas itu kita akan samakan dia punya equating the denominator. So maknanya kamu akan dapat dekat sini adalah A tambah X. Okay. Kemudian tambah dengan B A tolak X. Kita samakan ke bawah, maksudnya saya darabkan dekat sini. So nanti yang 2 tu kita bahagi dengan ini, tinggal A tambah X, so kita darab dengan A lah, dan begitu juga yang seterusnya di sana. Okay. Jadi lepas itu apa yang kita buat, kita boleh gantikan let lah, let A sama not A, our X lah. Let X itu sama dengan A. Kalau katakan sama dengan A, so cikgu akan ada dekat sini sama dengan, so dekat sini saya gantikan dengan A, so saya ada 2AA. Yang manakala dekat sini habislah, so yang ini jadi kosong. Jadi maksudnya sekarang yang saya nak cari adalah nilai A dan juga B. Kalau dalam partial fraction kan yang kita nak find out. Jadi maksudnya saya akan dapat the capital A adalah 1 per 2A. Okay. Kemudian saya akan gantikan let X sama dengan negatif A pula.
Okey, jadi sekarang saya dapat 1 sama dengan, so kalau negatif A dekat sini hapuslah jadi kosong. Okey, kemudian tambah, okey, B. Dekat sini kita akan ada A, tolak-tolak A, tolak-tolak A, jadi maksudnya saya akan ada dekat situ 2A lah dekat sini. So 2AB sama dengan 1, membawa maksud, okey, B saya tu juga adalah 1/2A. So kita dah dapat dua-dua nilai A dan B, so kita masukkan balik, maknanya kita punya proper fraction tadi, yang A tambah X ni tadi, can be written as 1 per, cikgu masukkan sekarang, sini adalah 2A, kemudian kat sini ada A tolak X. So saya dah replace saya punya A dengan 1/2A. Kemudian tambah dengan 1/2A juga. Sebelah sini kita ada A tambah X. So dekat sini adalah A tambah X. Jadi ringkasnya kita boleh cikgu boleh factorize. Kita boleh factorizekan dia. Jadi dia akan sama dengan kita punya partial fraction tadi. Saya keluarkan sini 1/2A. Since kita ada sebutan sepunya 1/2A, so I'm going to take it out. Kat sini kita akan ada A tolak X. Kemudian tambah dengan 1/A tambah X. A tambah X. Macam itulah. Jadi sekarang yang ini pecahan ni tadi kita dah pecahkan dia menjadi macam ni lah, dia punya partial fraction. So kalau kita nak integrate yang itu, maksudnya samalah juga dengan kita akan integrate 1/2A inilah, 1/A tolak X, kemudian 1/A tambah X. Kecil sikit ya, marker pen ni dia nipis sikit lah. Jadi yang 1/2A ini is a constant, so kita just take it out. So integrate yang inilah, A tolak X. Kemudian tambahkan dengan yang inilah, A tambah X dx. Dx ni tadi tertinggal. Jadi maksudnya hasil dekat sini saya akan dapat 1/2A. Yang dekat sini, kalau saya bezakan ini, sepatutnya dekat sini sepatutnya saya ada macam ni lah. Integrationnya kat sini ialah -1, di sini adalah A tolak X. Ingat lagi tak yang kita buat F prime X bahagi dengan Fx kan? So kalau saya bezakan kat bawah ni saya dapat -1. Tapi dekat sini tak ada negatif, so saya letak negatif kat depan. Kemudian yang dekat sini pula adalah bila saya bezakan ini memang dapat 1 lah. Saya tulis dulu begini. So dx. Jadi kat sini sudah dalam bentuk F prime X bahagi Fx. Formula integration untuk rational function and log function yang kita belajar dalam modul exercise 2 kan. So yang ini pun sama, F prime X bahagi Fx. Jadi hasilnya kat situ, bila kata ada F prime X bahagi Fx, maka kita akan terus dapat hasil dekat sini dia adalah ln, kat sini adalah negatif ln A tolak X. Negatif ni saya kekalkan lah. Kemudian dekat sini tambah dengan ln A tambah X. Kemudian tambah C. Jadi bila saya simplify lagi, so ini adalah 1/2A. Kemudian apa tolak apa? Yang ini tolak yang ini. Maksudnya saya akan ada ln yang di atas ni nanti adalah A tambah X. Kemudian yang dekat bawah ni pula adalah A tolak X, tambah C. So kita akan dapat satu formula untuk yang integration for 1/A squared tolak X squared. Yang mana A itu adalah satu constant, dekat sini adalah satu nombor. Kemudian perkali bagi X squared itu adalah 1. Kalau perkali bagi X squared itu adalah 1, maknanya kita boleh terus hasil integration itu adalah 1/2A. Maksudnya kita ambil nilai A kat sini. Nilai A, kalau katakan dekat situ adalah 4 tolak X squared, maka nilai A kita adalah 2. So kita masukkan dekat sini 1/2A, 2 darab 2, macam itulah. Ini terus hasilnya, ln. Dan kat sini ialah 2 tambah X, kat sini ialah 2 tolak X, dalam kurungan tambah C.
Okay. Jadi student boleh ingat sahaja formula ini. Just in case if you don't remember this formula, then you have to work out with the integration by partial fractions inilah. Tak ada masalah pun sebenarnya bila kita work out daripada sini kita akan dapat juga yang ini. Tapi kalau katakan kamu boleh ingat lebih baiklah. Jadi sebenarnya kat dalam modul tu kita akan ada dua formula tu lah. Dua formulanya. Yang pertama tu 1/a² tolak x². Then the other one is integration of 1/x² tolak dengan a². Jadi ada dua formula. Sekejap tak berapa bersih. Sekejap ulap dulu. Okey. Jadi kalau kita refer kepada modul, kita ada dua formula tu lah. Yang pertama, integration 1/a² tolak dengan x² dx. So yang ini kita akan dapat 1/2a. Kemudian kat sini ln. Kalau a² tolak x², ke atas ni adalah a tambah x. Kat bawah ni adalah a tolak x. Kemudian tambah c. Boleh masuk nilai saja. Lepas tu ada satu lagi integration untuk x kuasa 2 tolak a kuasa 2 dx. Yang ini formula dia pun hampir sama, ada beza sedikit sahaja. Ln. Yang dekat atas ni nanti dia akan jadi x tolak a bahagi dengan x tambah a. So dekat atas ni adalah x tolak a. Kemudian bahagikan dengan x tambah a. So kamu boleh lihat dalam modul itu pada muka surat berapa cikgu tak ingat tu sekejap. Pada muka surat I think pada muka surat 7 ke macam tu lah So make sure the formula is correct. Yang ini adalah a tambah x bahagi a tolak x, manakala yang ini x tolak a bahagi dengan x tambah a tambah c. So that's the formula untuk case yang inilah. Dengan syarat dekat atas ni mesti 1, dan berkali bagi x² tu adalah 1. Sekarang kita cuba lihat contoh-contoh soalan yang melibatkan this type of rational function ni, ataupun kita punya proper fraction. Sekejap. Padamkan dulu. Pemadamnya dah tak berapa ni. So nampak tak berapa bersih pula. Sekejap. Pakai kain. Jadi kita tengok contoh tu ataupun kamu boleh catatkan rasanya cikgu tak ada sediakan ruang, but I think this question ada dekat dalam modul exercise lah. Example yang cikgu bagi ni lebih kurang lah hampir sama ada dalam modul exercise tu. Jadi kamu boleh siapkan lah modul exercise nanti. Contoh yang pertama 1/4 tolak dengan x kuasa 2 dx. Itu. Jadi sekarang yang dekat sini dia jenis yang mana satu? Jenis yang ini kan? Jadi cikgu cuba tulis. Kat atas ni dah memang 1. Kemudian yang ini adalah 2 kuasa 2 tolakkan dengan x kuasa 2 dx. So dia punya pattern sama macam di sana. So apa yang kita buat adalah terus dapat hasil. Kalau kamu ingat formula ini, so saya terus masukkan dia punya nilai a, iaitu a ni adalah 2. Kemudian dekat sini ialah ln. Atas ialah 2 tambah x, kemudian bawah ialah 2 tolak x, kemudian tambah c. Jadi kita terus dapat solution itulah. Kemudian untuk soalan B pula, integration 1/x kuasa 2 tolak 9 dx. Kamu tengok dekat sini perkali bagi x² ni ialah 1. So dekat sini pun perkali bagi x² tu adalah 1. So yang ini adalah formula yang kedua. Untuk lebih jelas, cikgu tukar dia dalam bentuk x kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2 dx. Jadi kita sudah kenal pasti nilai a tu adalah 3. Kalau dalam kes di atas ni nilai a dia adalah sama dengan 2.
So, bila dah identify kita punya A, kita boleh terus masukkan dalam formula 1/2A. So, sini masukkan 3. Kemudian kita ada ln yang dekat atas apa? X tolak 3. Okay, dekat bawah nanti adalah X tambah 3. Okay, sebab A kita adalah 3. So, terus sahaja dapat jawapan. Yang ini kamu bolehlah simplify lah. Yang ini jadi 1/6 ln X tolak 3 per X tambah 3 tambah C. And then yang ini tulislah 1/4. Macam tu lah. Okay. Ln dekat atas ni ialah 2 tambah X. Kat bawah ni ialah 2 tolak X. Kemudian tambah C. Okay. Kemudian kalau katakan kita ada soalannya begini. Okay, soalan dia saya tengok pula soalan yang seterusnya. Soalan C. Okay. Soalan C tu kita ada integration 1 per 1 tolak 16x squared. 1 tolak 16x kuasa 2 dx. Okay. Jadi kamu lihat kat sini, cikgu dah padam pula formula dia. Tak apa kat sini kamu boleh refer lah formula dalam modul. So dekat sini perkali bagi x squared tu adalah 16. Okay. Jadi kita tak boleh terus nak apply formula yang tadi, sebab dekat sini kalau kamu perhatikan semua perkali bagi x squared nya adalah 1. Sini pun perkali bagi x squared adalah 1. So apa yang kita boleh buat ialah kita akan factorize dahulu. Okay. So dekat sini nanti cikgu akan keluarkan 16. It depends on the coefficient of x squared. So you just take out the apakah nilainya, coefficient of x squared. So kalau kat sini 16, kita keluarkan 16. Okay. Jadi yang dekat sini ini sepatutnya 1 kan. So you have to divide by 16 lah. Okay. Dekat sini ialah 1/16. Jadi bila kita darab balik nanti kita akan dapat 1. Okay. Kemudian dekat situ ialah tolak. Okay, 16 kita dah keluarkan. Jadi sekarang kita ada x squared sajalah dekat sini dx. Okay, selepas you dah factorize, okay, so this 1/16 you can simply take out lah because it is a constant, tak terlibat dalam integration, untuk memudahkan kerja kita. So kat sini, okay, kita tukar dia dalam bentuk a squared tolak x squared. So yang ini becoming 1/16 is 1/4 kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2 dx. Okay. So now I already have my coefficient of x squared equal 1. Okay. So now I can apply the previous formula untuk case yang inilah. Dalam case ini A saya tu samalah dengan 1/4. Okay. Saya tukar dia dalam bentuk 1/16 ditukar dalam bentuk 1/4 kuasa 2. Okey, 1/16 yang kat luar ini kita kekalkan. Kemudian yang dekat sini baru formula 1/2A itu. Okey. So 1/2A kita adalah 1/4. Okey, kemudian dekat sini kita akan ada ln. Okey, apa tolak apa? Ini adalah A kuasa 2 tolak X kuasa 2. So should be dekat atas adalah A tambah X, bawah A tolak X. Okay, jadi 1/4 dia jadi macam ni lah 1/4 tambah X. Kemudian bawah ni adalah 1/4 tolak X. Okay, kemudian tutup. Kemudian tambah C ni kita boleh letak dekat hujung sana lah. Okay. Jadi yang sebelah sini ni nanti kita settlekan lah. Okay. 2/4 ini adalah 2/4, 1/2. So 1/1/2 adalah jadi 2 lah So 2/16 adalah 1/8 kat depan Boleh settlekan dahulu yang ini. Okay, kita darab saja Ini macam kita darab sajalah. Okay, tak ada apa-apa masalah. Okay, yang ni dah settle. So yang dekat sini adalah ln. So it is not nice for the fraction here. So why not I cuba nak equating the denominator. So saya equate dia punya denominator tu sama dengan 4. So saya akan ada 1 tambah 4x. 1 tambah 4x maksudnya per 4. Lepas tu yang dekat bawah ni pula adalah 1 tolak 4x per 4. So that 4 kita cancel lah. Okay. Jadi maksudnya yang tinggal hanyalah 1 tolak 4x. Okay. Kemudian tambah C. So this is the final answer lah. Okay. Boleh dapat tak yang equating the denominator tu? Maksudnya macam ni lah 1/4 tambah X ni
per dengan 1/4 tolak X ni. So yang dekat sini saya tukarkan dia menjadi 1 tambah 4X per 4. Kemudian dekat bawah sini menjadi 1 tolak 4X per 4. Macam itulah. So 4 ni kita cancel. So yang tinggal hanyalah yang ini sahaja. Okay. Jadi kita dapatlah jawapan dia sebagai itulah 1/8 ln 1 tambah 4X 1 tolak 4X tambah C. Okay. Kemudian kita tengok satu lagi contoh. Okay. Last example. Yang ini cuma kita apply sahaja formula itu. Okay. Kalau kebetulan dekat atasnya tu adalah 1. Kalau selain daripada yang itu, maksudnya kalau kat atas tu ada X dan sebagainya, nanti kita boleh apply kaedah lain jugalah. Kita boleh juga gunakan integration by partial fraction, but we cannot use this specific formula. Okay, 1 per, dan saya ada satu lagi ialah 9x kuasa 2, kemudian tolak 4 dx. Okay. Jadi sekarang masalah dia ialah perkali bagi x squared itu tak sama dengan 1. Okay, sepatutnya 1. Tapi sekarang ada 9. Jadi apa yang patut kita buat adalah, okay, simply take out 9. Jadi kat sini akan jadi x kuasa 2 tolak 4, kita divide dengan 9 lah. Okay. Sebab kita dah keluarkan 9. Nanti kalau kamu kembangkan semula darab ini balik, so kita dapat balik yang di atas. Okay. Jadi macam biasa 1/9 kita boleh keluarkan. So this is the integration of ini adalah x kuasa 2 tolak, okay, 4/9. Cikgu boleh tulis dia dalam bentuk yang inilah 2/3 kuasa 2. Okay, sebab saya nak tulis dalam bentuk kuasa 2 lengkap. Okay. So ini sudah in the form of 1 over x squared tolak a squared, yang mana a saya nanti samalah dengan 2/3. So yang bahagian ini nanti saya akan apply formula. So should be dia akan jadi 1/9. Yang dekat sini adalah 1/2 a, 2/3 ni tadi. Kemudian kat sini adalah ln, masih ingat lagi tak? Yang x squared tolak a squared. So ke atas jadi x tolak 2/3. Yang di bawah itu menjadi x tambah 2/3. Kemudian tutup. Oops. Tambah C. Sorry. Kita buat tanda kurungan gitulah. Okay. Jadi sekarang kita settlekan yang ini. Yang ini adalah 1/4/3. So dia jadi 3/4. Okay. So maksudnya sekarang kita 3/4 ni kita darab dengan 1/9 dekat luar tu. So apa hasilnya? 3 kali 1, 3 kali 3. Okay. Yang ini adalah 1/12 lah ya. Kemudian kita ada ln. Okay, yang ini pun sama jugalah. Kita try samakan pembawah. So maksudnya saya ada apa tu? 3x tolak 2/3 yang dekat atas. Yang dekat sini adalah 3x tambah 2/3. So per 3/3 habis. So ke atas ialah 3x tolak 2. Dekat bawah adalah 3x tambah 2. Okay, tambah C. So your final answer nanti dia akan jadi dekat sini becoming 1/12. Lepas kita simplify. So ini adalah 3x tolak 2 bahagi dengan 3x tambah 2 tambah C. Okay. Jadi kita dah dapatlah all the 4 types. Tadi cikgu tunjuk yang mula-mula yang jenis 1 per a squared tolak x squared. Perkali bagi x squared sama dengan 1. Dekat atas pun adalah 1. Okay. Kalau katakan dekat atas dia tu 2 ke apa-apa ke, so 2 tu awak boleh letak saja kat luar. Kemudian dia jadi 1 per kan. Okay. So you can apply this formula. Okay. So case yang pertama tadi 1 over a squared tolak x squared dx. Yeah. Lepas tu kita ada pula yang 1 over x squared tolak a squared dx. Yeah. Kemudian kita ada yang 1 per case yang mana kita ada yang a squared tolak dengan maybe bx squared. Perkali bagi x kuasa 2 tu bukan 1. Jadi kita factorize dahulu dan kita boleh apply formula itu. Okay. Dan yang last itu pun sama juga. Bila perkali bagi x squared dia tak sama dengan 1, tolak dengan a squared. Okay. So kita boleh factorize dahulu. Okay. Kalau katakan dekat atas ni ialah 2 atau 3 dan sebagainya, 3, 2 ni kita keluarkan saja. Lepas tu nanti kita boleh darab dengan yang 1/2A gedebak-gedebuk tu lah, semua sekali tu. Okay.
Dah simplify dan terus dapat jawapan. Kalau katakan tak ingat formula ni, maka kamu kena buat kena pecahkan menjadi partial fraction. Macam ni kan, kamu kena pecahkanlah jadi partial fraction kan. Macam ni dia adalah 1 tolak 4x darab dengan 1 tambah 4x. Lepas tu nanti kamu carilah apakah awak nak gantikan nilai x dengan apa, dan awak nak dapatkan nilai a dan b. So pecahkan jadi partial fraction and then buat balik integration one by one. So kamu akan dapat juga jawapan yang begini. So lagi elok untuk jimat masa, apa kata kita ingat sajalah formula ini. So hopefully you all can remember this formula. Okay.